Okey. Jadi saya rasa saya boleh mulakan ya. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, thank you Puan Yong. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Azlina binti Mohamed selaku penolong kanan hal Ehwal Murid, Puan Siti Suhaida binti Amin penolong kanan petang, Puan Siti Zaidah binti Limat, guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik, guru-guru sains dan guru-guru matematik semua yang sudi hadir pada kita punya PLC hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama untuk mendalami Canva dalam PDPR, Canva dalam PDP. Okey, sebenarnya saya tak adalah mahir sangat, tetapi ilmu yang sikit ni saya harap dapat berkongsi dengan kawan-kawan sebab saya rasa Canva adalah satu aplikasi yang sangat memudahkan kita sebagai seorang guru. Jadi yang pertama sekali kita berkenalan dululah dengan Canva. Apa itu Canva? Canva adalah satu aplikasi atas talian yang percuma. Itu yang paling penting lah, percuma. Untuk pengguna yang ingin membuat pelbagai bentuk kreatif design secara virtual dan atas talian. Pelbagai jenis reka bentuk yang boleh dan mudah dibuat secara dalam talian dan antaranya adalah kad ucapan, poster, brosur, infografik dan lain-lain lagi. Seterusnya, Canva boleh diakses dengan mudah melalui web atas talian atau melalui telefon mudah alih. Okey, yang ni yang paling saya rasa paling mudah sebab kita boleh gunakan kita nak reka bentuk tu melalui handphone saja. Kalau kita dah biasa guna, sebenarnya sekejap je sambil kita baring-baring tergolek-golek tu kan. Kita nak buat apa-apa tu sekejap je. Jadi tak perlu nak buka laptop. Tapi untuk mendapatkan contoh reka bentuk yang lebih detail, better guna laptop lah. Jadi sejarah Canva bermula dari tahun 2012 pada 1 hari bulan Januari, dihasilkan oleh Melanie Perkins yang juga telah mewujudkan Fusion Books, penerbit buku ternama di Australia. Ini secara dia punya ni je lah. Pada tahun pertama Canva melonjak dengan menghasilkan sejumlah 750,000 pengguna dan pada tahun 2017 Canva telah mencapai fasa di mana perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang sangat memberangsangkan dan amat positif. Okay, so sekarang Canva ni dia dah ada 10 juta pengguna dan dia meliputi sampai 169 buah negara. Okay, jadi ini contoh rekaan menggunakan aplikasi Canva. Salah satu tadi yang saya masuk kat dalam grup, ini saya gunakan poster. Saya gunakan dia punya template poster. Jadi dia Canva ni yang bestnya, macam saya bukan seorang yang kreatif, tapi melalui template-template yang dia bagi tu, kita boleh menghasilkan rekaan yang nampak macam profesional, nampak macam wow hebatnya. Saya bukan puji diri sendiri, saya sebenarnya memuji aplikasi ni sebab design-design dia tu memang satu menarik, yang kedua kita boleh buat dengan sangat cepat, mudah. Okey, ni yang saya guna ni, yang ada kartun-kartun ni, ini saya gunakan komik lah. Komik strip. Sebenarnya saya ni biasa-biasa je. Kalau nak lagi ni Titi pun selalu biasa guna. Ada lagi kawan-kawan lain yang biasa guna kan. Saya ni yang basic-basic boleh lah. Okey. Okey, ini saya gunakan nak bagi kita nak cakap dengan pelajar, okey besok kita ada kelas. Jadi tak adalah kita asyik nak tulis type panjang-panjang sebab bila kita nak menaip tu sebenarnya kita nak kena cari ikon kan, apa semua kan, nak type panjang. Tapi bila dengan adanya infografik macam ni yang pelbagai, so kita boleh buat sekejap je terus. Okey, kita ada kelas pukul berapa supaya pelajar tu lebih tertarik lah. Tapi itu bergantung jugalah pada pelajar. Kalau ada pelajar yang memang dia jenis kita post apa-apa pun dia memang tak nak download kan, tu tak boleh buat apalah. Okey, yang ni contoh ucapan.
Okey, kad ucapan yang kita boleh gunakan, kita boleh buat melalui Canva ni. Okey, ini adalah saya punya hasil yang saya rasa saya tak sangka saya boleh buat. Sebab kalau kawan-kawan yang kenal saya, biasanya saya dekat sekolah saya akan dapat jawatan MC. Saya jarang sangat dapat jawatan yang kena buat yang ni brochure kan, ataupun buku-buku program. Sebab yang tu mungkin kalau saya dapat memang dia jadi satu yang susahnya saya nak buat. Tapi untuk TS25 ni saya duduk di bahagian Google Classroom bawah AJK ICT. Memang kami ditugaskan untuk membuat beberapa design lah, antaranya brochure. Masa tu saya ada tanya orang yang biasa buat, diorang kata dia guna publisher. Publisher saya memang tak pernah guna. Kalau kawan-kawan nak tahu, saya ni sebenarnya dari segi ICT daripada dulu memang sangat-sangat limited, sangat-sangat tak pandai, sangat-sangat yang biasa-biasa je. Tapi bila saya kenal Canva ni, sebelum saya pergi install publisher tu, saya try tengok dekat Canva. Jadi dekat Canva tu saya tengok, oh ada brochure. Jadi dekat situ saya cuba explore dan saya buat ni sekejap, tak sampai, saya rasa dalam beberapa jam je kot. Beberapa jam tu sebab kita kena fikirlah nak kena edit sikit kan. Tapi template yang ada tu nampak macam kita ni biasa guna. Sedangkan inilah first time saya buat brochure. Ini yang saya rasa macam wow lah guna Canva ni. Bukan nak tunjukkan kita ni sangat-sangat okey ke apa, tapi dengan Canva ni dia boleh memudahkan kerja kita. Jadi sebab itulah saya rasa saya nak berkongsi. Okey? Jadi so saya habis yang ni, kita terus boleh pergi dekat Canva lah. Silakan. Okey, Canva ni sebenarnya dekat dalam ada 5 ni dah ada. Kita boleh juga gunakan kita punya email yang biasa, tetapi dekat dalam The 5 ni, okey sekejap saya share. Okey. So dekat The 5 kita dah ada, kita login aja dekat MOE tu. Okey sekejap Alright. Jadi ini paparan utama lah kalau kita buka Canva, tapi sebelum masuk tu kita kena login dulu lah. Yang ni saya dah login awal-awal sebab saya risau, sebab semalam saya try running Google Meet dengan Canva, dua-dua online. Jadi dia ada lagging sikit. Jadi saya dah buka siap-siap lah. Jadi dekat sini kalau kawan-kawan buka dekat kita punya ID D5, dia berada dalam aplikasi, tak silap saya, aplikasi. Okey, jadi untuk ni, ini dia punya first dia punya yang kita tengok lah kalau kita buka Canva, dia akan keluar ni. Yang kat bawah ni, your design ni, your design ni, design yang saya dah buat. Sebenarnya saya banyak guna yang saya punya email sendiri, sebab tu yang dalam MOE ni saya kurang, sebab yang awal-awal saya buat daripada sana. Sebab bila kita dah buat satu design tu, kita boleh edit untuk kelas lain. Contoh kalau kita dah buat satu design ni, kita guna kita untuk kelas, contoh saya buat 5 cadmium. Lepas tu nanti kalau saya ada 5 krypton, saya boleh guna template yang sama, design yang sama, saya just tukar je. Okey, jadi untuk hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat video. Okey, sebelum ni saya dah tunjuk guna PowerPoint. Yang ni saya nak tunjuk guna. Okey, dekat atas ni, ni kita boleh template guna. Okey, contohnya ni kalau poster. Okey, dia ambil masa sikit. Okey, ni kalau kita nak design poster ke apa-apa untuk kita nak guna, kita nak tampal kat belakang kelas ke. Dekat sini ini dia punya
template yang kita boleh gunakan. Kita pilih lah, dia ada yang kena bayar kalau nak tahu dia kena bayar ke tak, kita tengok dekat sini free. Kalau free tu tak payah bayar lah. Tapi kalau dia tak ada tu, dia kena bayar. Ataupun kadang dia ada logo crown, yang tu dia kena bayar lah. Tapi ada orang kata kalau guna daripada MOE ni semua free. Okey, ini kalau kita nak bina poster, tapi hari ni saya nak tunjuk nak buat video. Okey, jadi ni, okey, macam yang saya cakap tadi, kita boleh pilih apa. Dekat sini hari tu saya cari brochure tak ada, tapi saya type dekat atas. Saya type dekat search, dia keluar brochure. So dia keluarlah design yang kita boleh pilih. Okey, katakan lambat sikit. Okey, katakan saya pilih video. So video ni pun dia ada beberapa kategori dia lah. Message ke, Facebook video ke, apa lagi? Mobile video, YouTube. Okey. Tapi saya akan ambil video yang biasa lah. Video biasa ni pun sebenarnya kita nak masukkan dalam YouTube boleh, ataupun kita just buat dan kita share dengan pelajar. Kita klik dekat video tu. Untuk Canva ni dia memang kita guna online. Jadi bergantung pada kita punya data internet lah. Alright, katakan saya pilih, kita tengok, kita cari yang free je. Okey, katakan saya pilih yang ni. Okey, so dekat sini kita boleh terus edit je. Klik dekat sini. Okey. Okey. Katakan kelas matematik. Okey. Bersama okey. So dekat sini kita boleh ubah tulisan. Okey, katakan kat belakang ni kita tak nak warna hitam, boleh tukar warna. Katakan saya nak warna apa tak. Ikut pada kreativiti kita lah. Okey. Katakan yang contoh lah macam ni. Lepas tu yang dekat sini, okey, yang ni kita nak buat dia punya animasi. Okey, macam mana dia nak keluar? Ni pen, ini fade. Okey, katakan untuk yang tu okey lah. Okey, lepas tu kita boleh kita tambah next page. Okey, next page ni pun kita boleh pilih dekat sini. Sama ada kita nak guna template kosong, kita nak design sendiri. Okey. Katakan saya nak ambil ini. Kena tengok lah make sure dia free. Sebab ada yang bayar. Okey, katakan boleh tukar tak? Empat. Percukaian. Ini kita boleh edit dia. Okay, sebenarnya kalau kawan-kawan rajin explore, memang macam-macam lah kita boleh buat. Tak boleh. Okay. Dia mungkin sebab saya buat buka Google, lepas tu saya buka ni, jadi dia lambat sikit. Lemak dia jadi tak ni pula. Ni katakan saya tak nak, saya buang je. Sebab tu, okay, buang je. Okay, katakanlah. Okay, ni tulislah apa-apa bab 4 percukaian. Okay, tingkatan 5. Alright. Okay, yang ni pun samalah kalau kita nak tukar belakang dia ke apa ke, semua ada kat sini. Okay, yang ni untuk kita bagi dia okay, katakan
Okay. Alright, okay. Katakan kita nak ambil, nak letak gambar. Kita nak letak gambar So, kita pergi dekat upload. Upload ni, kita boleh ambil media yang sedia ada dekat dalam kita punya komputer. Ataupun kita nak ambil daripada mana-mana sumber. Okay, kalau macam ni, yang ni saya dah ada, katakan saya nak letak logo sekolah. Kita uploadkan, dia akan tengok kat sini, kat mana. Nak upload image daripada mana. Okay, katakan upload media. Okay, kita klik. Kita nak tengok daripada device. Device tu maksudnya daripada kita punya komputer lah. Daripada Facebook ke, okay, daripada kita ada Google Drive ke. Okay, ni tadi saya dah upload gambar sekolah, logo sekolah. Dia sebenarnya kalau saya tak buat Google Meet, dia okay je. Tapi mungkin sebab dia lag. Okey, kalau mungkin ada yang tanya nak apa, contohlah nak masukkan yang maths ke science tu, setakat ni saya belum explore lagi. Tapi apa yang saya dah buat, macam tadi saya katalah, saya ambil daripada device. Daripada device tu saya save siap-siap, saya gunakan apa? Saya gunakan, sekejap, mana gambar saya tadi? Saya gunakan snip. Saya potong daripada buku teks, lepas tu saya save siap-siap dekat dalam satu file, lepas tu saya paste dekat sini. Okey, ini kalau foto yang kita nak ambil kat mana-mana. Contohlah saya nak gambar bunga bergerak-gerak. Okay, Kak Laili nak tanya. Boleh. Kak Laili, dia tak ada animasi yang macam dekat Telegram tu ke, yang gerak-gerak tu? Macam yang cakap Telegram tu, yang animasi gerak-gerak yang simple-simple tu, tak ada Ada, itulah saya kata semalam saya jumpa yang bunga ni bergerak. Cuba kita tengok. Hari ni dia tak nak bergerak pula. Ada. Sebab saya pun tengah explore kan kat laptop sendiri ni, so sambil-sambil tu buat sama macam Kak Laili, so cari juga. Sebabnya saya rasa mungkin sebab saya guna dua Google Meet dengan ni kan, jadi dia macam lambat sikit. Semalam saya buat video yang Duen tu, dasar warga Mars tu, dia ada gambar tu dia bergerak-gerak. Macam ni kan dia ada. Dia sebenarnya ada, tapi kita explore je. Akak tengok yang dekat animated social media tu macam ada gerak-gerak lain ke kat situ? Animated social media mana? Ni tu ke tak tahulah betul ke tidak. Sambil-sambil buka juga ni. Ya. Dia animated social media tu, itu template dia Kak. Sekarang ni kita buat video. Okay, lepas tu kita nak ambil dia punya animasi tu. Yang animated tu betul juga. Yang tu dia template dia dah sedia bergerak-gerak. Yang ni kita cari dekat apa gambar dia bagi ni. Then dia ada animasi. Tapi ni saya tak jumpa pula. Foto-foto. Kat mana? Element. Element. Ya, kejap. Ya. Semalam saya jumpa. Dia memang bergerak-gerak. Itulah sebab benda ni dia memang kena explore. Jadi sekejap. Laili boleh cuba tengok di bahagian element sticker sana. Ya. Tadi dah cakap saya sedang on. Ya, betul. Okay, thank you Wan. Thank you Puan Yong. Okay, sebab semalam tu saya kata saya jumpa. Ni. Okay. So, dekat element kan kawan? Dekat element. Bukan dekat foto. Foto yelah saya silap lah sebab foto tu dia foto je kan, dia tak bergerak. Saya bunga ni. So dia adalah gambar-gambar. Okay? Okay.
Ya, ni design saya tak cantik sebabnya memang saya tak pandai design, tapi nak bagi tahu je lah. Okey, katakan Bukan oh, dia kena fokus. katakan boleh kecilkan. Yang ni apa? Yang ni the boss sebab ngajar cikgu kan? Betul. Alright. Okey. Bolehlah tu ada berapa ni? Banyak penuh. Pasti hilang perkataan tadi saja. Sekejap. Ni saya dah terbanyak saya paste ni. Tak apalah. Tapi okay, so boleh take note lah kawan-kawan, kalau nak cari animasi tu dekat elemen. Dekat elemen Okay. So katalah saya tak nak buat banyak-banyak sebab bila banyak-banyak nanti susah dia nak download. Jadi macam mana kita, okay, sebelum kita download, kita nak tengok apa yang berlaku dengan kita punya video ni tadi. So kita boleh tengok dekat atas ni lah. Okay, ada gambar, boleh nampak kan saya buat yang 17.2 saat ni. Okay. Dia jadi lambat ni. Okay. Ini paparan dia, apa yang akan jadi. Tapi slow lah. Line. Alamak. Oh, alamak. Okay, dia dah hilang sebab line tak okay. Hilang saya punya tadi. Patutnya dia akan save. Titik dia akan save. Okay. Kawan dah tahu lah bagaimana nak buat video tu. Cuma saya nak tunjuk dekat sini macam mana kita nak record. Macam mana kita nak record. Yang ni saya buka yang saya punya lah. Alamak. Salah. Okay, saya tengok yang ni lah. Yang ni tadi saya try. Sorry. Okay, ni tadi saya buat sebelum kelas. Konon-konon lah Okay. Katakan saya tambah lagi satu. Okay, katakan saya tambah lagi satu lah. Okay. Sorry, line dia ni pula. Okay, ni tadi katakanlah saya dah buat. Okay, saya ada 2 page dekat sini. Okay. Jadi macam mana saya nak sekejap macam mana saya nak record. Pergi dekat titik 3 dekat atas ni. Okay, kita klik dekat sini. Dia present and record. Okay, jadi kita klik dekat present and record. Okay, go to recording studio. Okay, allow. Okay, jadi kita start recording. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Laili lagi pada hari ini dalam topik bab 4 percukaian. Okey. Okey, cikgu harap semua orang berada dalam keadaan sihat dan sejahtera bersama keluarga. Okey, katakan end recording. Dah habis. Okey. Jadi kita dah siap record dah dengan kita punya design kan. Kalau macam PowerPoint tu dia mudah juga tapi dia agak terbatas dari segi dia untuk Canva ni
mesti online lah. Dia punya design, punya kita nak beli bahan, kecuali kalau bahan setakat ni saya macam payah sikit. Okay, ni baru dua page pun dia agak lambat jugalah. Okay, dia tengah loading. Setakat ni apa tak? Sorry lah, saya pun tak adalah mahir sangat kan. Tapi bolehlah share apa yang kita tahu. Sekejap. Okay, so ini kira dah. Okay, sekejap So kita balik. Okay. So kita boleh copy link ni. Dah siap kita copy link, kita boleh share lah terus dekat student kita dekat dekat dalam Telegram ke, WhatsApp ke, ataupun kita nak simpan dulu ke, boleh. Okay, tapi yang saya tak save lah sebab tak apa-apa kan. Ataupun kita nak download dulu pun boleh. Okay. Setakat ni apa tak nak tanya, hari ni saya buat yang je lah, saya nak tunjuk yang je. Katakan sedih sekali. So far tak? Ada nak tanya apa tak? Sekejap. Setakat ni tu je lah kot saya nak share. Kita buat video. Okay, ni mana tadi saya mungkin buat. Senyap je. Jadi kalau tak ada soalan saya so okay kot. Itulah saya kata sebenarnya Canva ni dia sangat-sangat menarik. Okay. Tu Titi dah respon. Titi memang antara orang yang power lah kalau guna Canva ni. Okay. Dia kadang-kadang macam kita rasa dia susah. Tapi sebenarnya dia tak susah. Memang sangat-sangat mudah dengan orang yang macam saya ni langsung tak reti nak design. Kalau dapat tugasan kena buat kena buat brochure ke, kena buat buku, program ke, saya memang cuak. Saya lebih rela suruh bercakap. Tapi dengan Canva ni memang saya rasa senang je nak buat sebab dia dah ada template je. Kita cari je apa-apa benda yang kita rasa kita nak kena buat. Saya baru ni yang saya pergi interview hari tu pun nak buat CV, curriculum vitae. Kita punya apa benda panggil CV tu. Dekat situ dia dah ada template. Jadi kita just ambil, lepas tu bila kita print nampak dia macam profesional lah. Walaupun kita ni sebenarnya tak adalah kreatif sangat, tapi dengan Canva ni memang sangat-sangat membantu. Jadi terima kasih semua yang sudi join PLC pada hari ini. InsyaAllah nanti saya akan daftarkan untuk yang Maths, untuk yang Science nanti use tolong daftarkan Okay, terima kasih semua. Bye, Assalamualaikum. Okay, masih Kak Lady. Okay. Nanti atas orang baru Terima kasih Kak. Terima kasih. Okay, sama. Apa Kak Siti? Untuk ketua-ketua panitia yang akan buat PLC nanti, pastikan guna borang yang baru saya masukkan dalam grup. Itu adalah borang untuk TSOP. Nanti lupa nanti aku. Okay, terima kasih. Alright. Okay. Terima kasih semua yang sudah join.